Nah, pada isu tu macam mana untuk punya jawapan lah? Okey, soalan kedua tu susah nak jawab. Macam tak nak jawab. Yang pertama tu pasal khilaf. Dia khilaf ni boleh berlaku sebab okey. Kalau kita baca dalam Fatwa Ma'asarah, Qardawi ada senaraikan 3 sebab berlaku khilaf. 3 Qardawi punya kubasan dalam kitab Fatwa Ma'asarah. Yang pertama, khilaf boleh berlaku disebabkan satu nas yang mempunyai tafsiran yang pelbagai. Satu nas tapi tafsiran macam-macam. Ana suka buat misal ni lah. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang ditalak itu dia hendaklah tunggu sebanyak 3 kali quru. Quru tu khilaf. Ada ulama kata suci, ada ulama kata haid. Pasal tak? Maksudnya ulama memahami nas itu tak sama. Itu berlaku. Ada yang kedua, khilaf ni boleh berlaku disebabkan 2 nas yang dilihat macam bertembung dan perlu diselaraskan. Contoh macam hadis Nabi SAW yang disebut tentang bila kita semayang, kita rokok, kita sujud, nak turun lutut dulu ke turun tangan ataupun turun tangan turun lutut. Khilaf Maliki kata turun tangan turun lutut. Maliki lah. Mazhab kita Syafi'i kata turun lutut turun tangan. Bila kita semak dulu ada hadis. Satu hadis Wa'il, satu lagi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dulu sahabat Nabi. Cuma ni beza je, sahabat Nabi seorang tengok Nabi ni semayang turun lutut turun tangan. Satu hadis kata Nabi kata jangan semayang dengan turun lutut, tapi turunlah tangan dulu. 2 hadis. Nampak bertembung. Makanya berlakulah kajian-kajian terhadap hadis itu. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki yang ni dipakai oleh Syekh Albani rahmatullah alaih dalam kitab di Sifat Salatin Nabi. Dia punya kubasan, dia kata hadis yang kata turun lutut turun tangan tu pada dia dhaif. Ni Syekh Albani sebut Sifat Salatin Nabi dhaif. Jadi kembali pada hukum hadis sahih, iaitu semayang turun tangan baru turun lutut. Misalnya. Tapi cuma kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i. Buka kitab-kitab mazhab Syafi'i macam An-Nawawi sendiri, Majmu'ah. Dia bahas bila mengatakan semayang turun lutut turun tangan, dia pakai hadis tu. Bermaksud ada ulama mengatakan hadis itu adalah sahih. Kita kena ingat status hadis sahih tidak berkhilaf. Al-Bukhari kata sahih, ulama lain kata dhaif. Biasalah tu. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agamanya, maka naklah bunuh orang tu kan. Hadis ni memang Imam Bukhari riwayat kata sahih, tapi bila ada orang buat kajian pula, ada sebilangan kata dhaif. Malah Imam Bukhari Imam Bukhari pun ada silap dia bagi manusia. Dan orang yang berbeza pendapat dengan Imam Bukhari bukan mesti betul 100%. Biasalah tu kan. Betul, biasa khilaf dalam mentahqiqkan hadis. Khilaf boleh berlaku Ikrimah Maula Ibni Abbas tu siapa? Perawi tu dia An tu ada. Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ikrimah tu ada Imam Bukhari kata dia sahih lah, tapi kebanyakan ulama-ulama hadis yang lain kata dia dhaif. Benda ni pernah ditulis oleh Toha Jabir Al-Awani dalam kitab La Ikraha Fid Din. Dia senaraikan perawi satu persatu, perawi hadis Maksudnya kerana menentukan satu hadis tu boleh berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama hadis. Ini ilmu rijal lah, orang belajar ilmu rijal. Ada pula hadis tu sahih, tetapi hadis tu dia ada problem daripada sudut bilangan perawi. Macam hadis man arada an yansuha li sultanin bi amrin fala yubdina lahu alaniya. Nabi kata barang siapa yang nak tegur pemimpin siapa nak tegur seorang pemimpin, jangan lakukan secara terbuka. Hadis tu kan. Hadis tu memang sahih. Kita tengok semua perawi, semua okey. Tapi bila kita semak antara 2 perawi, rupa-rupa hadis tu adalah mursal tabi'i. Bila mursal boleh tak dibuat hujah? Persoalan. Ada ulama kata hadis mursal boleh dibuat hujah. Ada ulama kata tak boleh. Imam Syafi'i terima hadis mursal sekiranya perawi ini adalah Sa'id bin Musayyib sahaja. Perawi lain tak boleh. Pasal tak? Berlaku khilaf. Maksudnya hadis itu sahih, tapi ada problem pada bilangan perawi. Problem pada mursal ke gharib ke kan. Jadi ada debat di kalangan ulama-ulama. Di situ pun berlaku khilaf di kalangan ulama. 2. Yang ketiga, khilaf ni boleh berlaku. Qardawi sebut isu ada tapi nas tak ada. Isu berlaku tapi nas tak ada bank halal ke tidak? Macam mana bank ni boleh ke tidak? Ada riba ni. Apakah disebabkan faktor riba maka bank automatik perlu diharamkan? Satu soalan. Debat di kalangan ulama kan. Sebab bila ada riba boleh dibuang tak boleh dibuang, maka usaha membuang itu adalah wajib. Selama mana tak boleh dibuang untuk menyelamatkan harta terpaksa simpan duit dalam bank, maka ia dibolehkan. Betul? Khilaf debat di kalangan ulama-ulama. Khilaf yang kita sebut ni berlaku dalam bab sembahyang.
angkat takbir tu macam mana. Kalau baca Sunan Abi Daud, baca kitab Sunan Abi Daud, hadis Sunan Abi Daud, dia menceritakan tentang kita semayang, dia letak tangan dekat mana, dekat dada ke, dekat pusat ke, letak dekat bawah, semua tu ada hadis. Imam Abu Daud senaraikan 3 hadis tu. Imam Abu Daud, dia buka Sunan Abi Daud dalam jilid yang pertama lah, bukan jilid pertama ni, awal-awal lagi bab solat lagi. Jadi cerita tentang hadis, dan hadis tu kebanyakan diriwayatkan oleh seorang, Ali bin Abi Thalib, walaupun dalam matan berbagai kan. Ada hadis kata letak kat dada, ada kata letak kat pusat, ada kata letak kat kaki. Ada 3 hadis. Jadi kekhilafan itu kadang-kadang boleh berlaku disebabkan perbezaan dalam memahami nas itu sendiri. Yalah, sebab ulama-ulama ni dia pun ada kelebihan dan kurang dia dalam memahami nas. Dan kita kena ingat sebenarnya ulama ni sama-sama dia orang pun bergaduh juga sebenarnya. Al-Imam Auza'i, Imam Auza'i kan hebat, seorang salafus soleh lah, dia salaf kan. Auza'i bila mati Imam Abu Hanifah, tahu apa statement ni? Alhamdulillah qad amata Allah man yang qada ural Islam urwatan. Statement ni ujar Imam Auza'i. Ni ada dalam kitab Tarikh Baghdad. Dia sebut bila mati Imam Abu Hanifah, orang tanya, Imam Auza'i, Imam Hanifah mati ni, alhamdulillah, puji-puji bagi Allah yang telah mematikan orang yang membuang Islam satu persatu. Ulama kan ada pun boleh tahan. Cuma ulama kat Malaysia ni bergaduh panggil Jebon je lah. Itu kan. Tapi yang cerita je ulama ni pun dia tak berapa nak damai juga antara satu dengan yang lain. Inilah orang cerdik bergaduh ni payah. Orang bodoh bergaduh senang, cepuk kat sebiji. Kan? Cerita mana khilaf tu boleh berlaku disebabkan cara memahami ulama itu tak sama antara satu dengan yang lain. Banyak lagi sebenarnya yang Qardawi senaraikan ni paling mudah 3 dia. Tapi kalau anak-anak ada senaraikan lain, antaranya usul mazhab yang tak sama. Usul mazhab tak sama. Mazhab Hanafi hadis ahad tidak boleh mentaksiskan umum Quran. Mazhab jumhur hadis ahad boleh mentaksiskan umum Quran. Hanafi tak boleh. Mazhab dia semua boleh. Sebab itu khilaf berlaku sembelih ayam. Sebenarnya sembelih itu hendaklah dibacakan dengan nama Allah ke, ataupun sembelih itu mesti orang Islam. Hebat. Mazhab Hanafi kata sembelih itu mesti dibacakan dengan nama Allah. Orang Islam sembelih hukumnya sunat saja. Bermaksud kalau orang kafir sembelih dibacakan dengan nama Allah, halqah putus, surat meri putus, sah sembelih itu. Boleh makan? Mazhab Hanafi. Kenapa? Sebab ayat Quran dia sebut tentang dibacakan dengan nama Allah. Yang sebut orang Islam bukan Quran, hadis. Nabi kata zabihatul muslim halalun dzikr Rasulullah alaih am lam yuzkar alaih. Sebenarnya orang Islam itu halal sama ada dibacakan dengan nama Allah ataupun tidak dibacakan dengan nama Allah. Maksudnya kata Imam mazhab Hanafi, dia kata mesti dibacakan dengan nama Allah sebab ayat Quran. Lepas tu orang Islam yang Nabi sebut, yang tu sunat. Betul tak? Syafi'i kata tak. Penyembelih itu mesti orang Islam. Penyembelih itu mesti orang Islam. Sebab apa? Sebab hadis Nabi itu, hadis ahad tu, dia mentaksiskan umum Quran. Lepas tu baca bismillah, yang tu sunat. Nampak beza ni? Khilaf tu berlaku sebab usul mazhab yang tak sama. Itu kena belajar usul fiqh lah. Usul fiqh panjang cerita lah. Yang tu memang susah sikit usul fiqh ni. Yang sebab usul fiqh ni ilmu kena fikir sikit. Kalau aku mengajar memang ramai muak lah. Yang tu kena bincang boleh. Maksudnya khilaf ni, sebab berlaku khilaf ni macam-macam. Ada pula khilaf boleh berlaku disebabkan ulama tu gagal dalam ulama itu dia tidak sama dalam memahami kemaslahatan dalam mengadaptasikan hukum. Contoh, Nabi SAW kata man ahya ardan maitatan fahyana. Barang siapa yang teruk ke tanah, maka tanah milik dia. Imam Syafi'i dia kata siapa teruk ke tanah terus jadi milik walaupun tak ada surat kerajaan. Kita pergi, kita teruk tu jadi milik kita. Kerajaan tak pergi surat pun tetap hak kita juga. Syafi'i. Imam Hanafi kata kena ada keran, dapat surat pun jadi hak milik. Kenapa? Sebab faktor zaman, faktor tempat yang tak sama. Imam Hanafi dia duduk kat Baghdad, mana maju kalau tak syaratkan habis tanah orang macam. Betul tak? Macam Kuala Lumpur ni kan. Ni Bangi lah, Kuala Lumpur lah Bangi juga. Tak syaratkan geran habis tanah orang. Sebab tanah bergeran pun orang hebat. Orang politik lah, ada orang yang tu. Betul tak? Kita ni pro ke tanah, terus isytihar milik kita. Sebab apa? Saya ni kan Syafi'i.
Senang bunyi. Syafi'i dia tak mensyaratkan geran sebab dia ni duduk dekat Mesir yang padang pasir, yang rakyat dia pemalas pada masa tu. Dah lah malas nak turun ke tanah, pergi syaratkan geran, lagilah nak turun ke tanah. Maksudnya kemaslahatan zaman tu tak sama. Betul tak? Itu pun boleh berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab. Serupalah, dia bukan bab solat lah, dalam banyak perkara. Sebab tu bila kita tengok, ambil sikap lah.